Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai semua anak-anak yang Ustazah sayang. Ustazah harap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sihat dan semua dalam keadaan ceria-ceria. Baik, insya-Allah hari ini kita akan meneruskan lagi sesi pembelajaran kita PDP walaupun kita masih lagi dalam tempoh PKPP. Baik, Ustazah harap semua anak-anak dah bersedia di rumah masing-masing bersama buku teks Al-Lughatul Arabiyyah dan sebatang pensel. Baik, untuk hari ini insya-Allah kita akan meneruskan tajuk pembelajaran kita untuk tajuk yang ke-6 iaitu Ad-Darsus Sadis, tajuk huruful adfi. Huruful adfi adalah kata hubung. Baik. Okey, huruful adfi bila di dalam jumlah ayat, huruf adfi mesti kena berada di pertengahan ayat. Huruf adfi tak boleh berada di awal dan huruf adfi juga tak boleh berada di akhir. Huruf adfi terbahagi kepada 3 iaitu yang pertama al-wawu ataupun wa yang membawa maksud dan, yang kedua al-fa'u ataupun al-fa yang membawa maksud kepada maka atau kemudian. Maka atau kemudian. Dan yang ketiga adalah summa membawa maksud kepada kemudian. Baik, dekat sini kita ada al-wawu dan ataupun wa, al-fa'u atau fa, maka atau kemudian, dan yang ketiga adalah summa iaitu kemudian. Baik, dekat sini Ustazah akan jelaskan kegunaan fa dan summa. Sebab dekat sini al-fa dan summa maksud dia adalah sama. Kemudian, summa juga kemudian, tetapi kegunaannya berbeza. Baik, dekat sini alfa atau fa digunakan untuk peristiwa ataupun sesuatu perkara yang mempunyai jangka masa yang sekejap. Mempunyai jangka masa yang sekejap. Manakala summa membawa kepada peristiwa ataupun membawa kepada perkara yang lama, mengambil masa yang lama, dan fa mengambil masa yang sekejap. Jadi dekat sini walaupun maksud dia adalah sama kemudian tetapi kegunaannya berbeza. Baik, macam tadi kita berbalik semula apa yang Ustazah kata, huruf adfi tadi hanya boleh digunakan dan hanya boleh berada di pertengahan ayat sahaja. Huruf adfi tak boleh berada di awal dan di akhir. Tak kira sama ada wa, fa ataupun summa. Mesti berada di pertengahan ayat. Sebab apa? Sebab huruf adfi ataupun kata hubung ni dia membawa kepada kalau dalam ayat huruf adfi apabila berada di dalam jumlah ayat, dia mesti membawa kepada 2 peristiwa. Makna dalam satu ayat mempunyai 2 peristiwa ataupun 2 kejadian yang berlaku. Kejadian yang pertama membawa maksud kepada perkara ataupun kejadian yang mengikut. Makna kejadian yang mengikut adalah kejadian yang sebelum. Sebelum huruf adfi. Dan kejadian yang kedua adalah membawa kepada peristiwa yang diikut dan peristiwa yang selepas. Jadi tadi huruf adfi dia mesti berada di tengah-tengah di antara peristiwa pertama yang sebelum dan peristiwa yang kedua. Sebab tadi Ustazah kata huruf adfi mesti ada 2 peristiwa ataupun 2 kejadian di dalam satu ayat. Ustazah bagi contoh di sini. Contohnya zara Muhammadun Khalidan wa akhahu. Membawa maksud telah melawat Muhammad
akan Khalid dan abangnya. Makna dekat sini Khalid, Muhammad, dia telah melawat dua orang. Muhammad telah melawat atau ziarah dua orang. Yang pertama Muhammad melawat Khalid dulu. Dan selepas Muhammad melawat Khalid, Muhammad akan melawat abangnya. Jadi dekat sini macam tadi Ustazah kata, apabila huruf atfi di dalam ayat kata hubung, mesti kena ada dua peristiwa yang berlaku, peristiwa yang mengikut, iaitu peristiwa pertama, peristiwa sebelum, dan peristiwa yang kedua atau peristiwa yang selepas peristiwa yang diikut. Makna dua kejadian yang berturut-turut. Baik, kita masuk kepada contoh yang kedua. Tawallal khalifatu Abu Bakrin fa Umaru. Telah dilantik Khalifah Abu Bakar, maka atau kemudian Umar. Makna dekat sini ada dua peristiwa yang berlaku, ada dua khalifah yang telah dilantik. Khalifah pertama adalah Khalifah Abu Bakar. Khalifah yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar yang sebelum, dan selepas Khalifah Abu Bakar barulah Khalifah Umar. Makna dekat sini ada dua kejadian yang telah dilantik. Pertama, Khalifah Abu Bakar dan atau maka kemudian barulah Khalifah Umar. Makna dua peristiwa berlaku sebelum dan selepas. Maknanya dua kejadian yang berturut. Baik, kita masuk kepada contoh untuk summa ketiga. Yabzarul fallahul habba. Petani yabzarul habba sedang menabur benih. Summa kemudian yahsuduz zar'a menuai hasil. Makna dekat sini dalam ayat jumlah ayat ini telah menceritakan dua peristiwa, iaitu yang pertama petani menabur benih. Yang pertama sebelumnya peristiwa yang mengikut petani menanam benih dulu. Bila petani dah menanam benih, yang kedua dan selepasnya kejadian yang diikut barulah petani menuai hasil. Bermakna ada dua kejadian, yang pertama yang mengikut menabur benih dan kejadian yang selepasnya yang diikut menuai hasil. Sebab dekat sini bila petani menabur benih, dia nak menuai hasil, sudah tentu dia mengambil masa yang lama. Sebab tu huruf atfi kita kena gunakan summa. Kalau tadi yang kedua Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar, yang telah dilantik Khalifah Abu Bakar kemudian Khalifah Umar, itu adalah jangka masa atau peristiwa yang sekejap. Sebab tu macam tadi Ustazah kata, apa perbezaan di antara alfa dan summa. Baik, Ustazah harap semua murid-murid boleh faham mengenai tajuk kita hari ini, huruf atfi, iaitu kata hubung, yang mana ada tiga kata hubung tadi, al-waw atau wa, alfa ataupun summa. Dan apakah perbezaan di antara alfa dan summa? Baik, dekat sini bila murid-murid boleh terus tengok contoh-contoh di dalam buku teks pada muka surat 39 dan pada muka surat 40. Murid-murid boleh tengok contoh-contoh yang ada di dalam buku teks masing-masing. Dan selepas ini insya-Allah Ustazah akan terus bagi soalan-soalan latihan untuk murid-murid lebih faham dan lebih faham dan lebih boleh mendalami tajuk huruful atfi tersebut. Baik, nanti insya-Allah kita akan bertemu lagi di tajuk yang seterusnya. Dan akhirul kalam, Ustazah doakan semua murid-murid dalam keadaan baik, keadaan sihat, jaga diri masing-masing, jarakkan sosial, insya-Allah kita akan menang. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.